بالملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض، وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض، وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض، وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Rabu 8 Safar 1443 Hijrah bersamaan dengan 15 September 2021 Masihi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa 2 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes pertama ialah seorang perempuan berumur 41 tahun yang merupakan kes 2636. Dan kes kedua ialah seorang lelaki berumur 77 tahun yang merupakan kes 3389. Kedua-dua kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19 dan telah dimasukkan di unit rawatan intensif Pusat Pengasingan Kebangsaan kerana memerlukan bantuan mesin pernafasan. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan privacy keluarga kes-kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran pribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga-keluarga kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini 135 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 4,566 orang. Pada hari ini, terdapat 6 kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 82 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 3278 yang mengandungi 4 kes baru, kluster 3892 yang mengandungi 1 kes baru, kluster 389 yang mengandungi 1 kes baru, kluster 4157 yang mengandungi 4 kes baru, kluster 4401 mengandungi 9 kes baru dan kluster 4490 yang mengandungi 4 kes baru. Kesemua kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini
sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 15 tambahan kes-kes baru kepada 10 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 97 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak-kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 132 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 21 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2,988 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,549 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 9 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 8 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan artificial ventilation. Manakala satu lagi kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 33 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,525 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2. Yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 286,871 ujian. Seterusnya, Kementerian Kesihatan sukacita memaklumkan kepada orang ramai bahawa pemberian dos pertama bagi program vaksinasi COVID-19 kebangsaan akan diteruskan semula pada hari Khamis 16 September 2021 ini. Sehubungan dengan itu, seperti yang dimaklumkan pada sidang media yang lepas, tempahan slot suntikan bagi mereka yang terjejas oleh penangguhan sebelum ini akan diganjakkan secara automatik dan diberi keutamaan secara berperingkat-peringkat. Walau bagaimanapun, disebabkan slot vaksinasi yang terhad, orang ramai mungkin diberikan slot tempahan di pusat vaksinasi yang lain daripada yang dipilih sebelum ini. Oleh yang demikian, orang ramai adalah dinasihatkan untuk memeriksa perjanjian vaksinasi melalui aplikasi BruHealth atau pesanan ringkas SMS dari masa ke semasa bagi memastikan tarikh, tempahan perjanjian serta tempat pusat vaksinasi mereka. Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, juga Kementerian Kesihatan melaksanakan pemantauan berterusan terhadap kes-kes jangkitan utama di negara ini, di mana penganalisaan terhadap gelombang kedua wabak COVID-19 di negara ini telah antara lain mendapati bahawa setakat 12 September 2021 ini, seramai 3,835 kes telah dilaporkan dikesan sejak gelombang kedua bermula pada 6 Ogos 2021, di mana 3,791 ataupun 98.9% adalah kes penularan tempatan dengan 44 kes import. Sementara itu, 27.9% daripada kes-kes tersebut adalah kanak-kanak dan remaja berumur 19 tahun ke bawah. Program vaksinasi kebangsaan sedang meneliti dan mempertimbangkan cadangan untuk memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak, yang mana jika dilaksanakan, Kementerian Kesihatan akan mendapatkan vaksin yang bersesuaian. Tertera di skrin sekarang ialah graf yang menunjukkan epidemic curve sebagai gelombang kedua berdasarkan tarikh kes menjalani ujian swab. Graf ini menunjukkan walaupun gelombang kedua tidak menunjukkan penurunan, akan tetapi ia adalah stabil dan tidak menunjukkan peningkatan. Graf ini juga menunjukkan doubling time, iaitu jangka masa bagi jumlah kes bertambah 2 kali ganda ialah sebanyak 20.1 hari, berbanding dengan 3 ke 4 hari semasa gelombang kedua mula-mula berlaku. Dapatan-dapatan ini adalah sejajar dengan graf yang tertera sekarang yang menunjukkan reproduction number bagi gelombang kedua ini, yang mana basic reproduction number ataupun R0
iaitu reproduction number semasa gelombang kedua mula-mula berlaku ialah pada tahap 5. Ini bermakna pada ketika itu satu kes positif telah menyebabkan 5 kes baru. Pada ketika ini, effective reproduction number yakni RT, iaitu reproduction number pada masa ini adalah di sekitar tahap 1, yang bermakna satu kes positif telah menyebabkan satu kes baru. RT pada tahap 1 juga menandakan keadaan jangkitan yang stabil. Rajah yang tertera sekarang menunjukkan kebanyakan kes-kes yang terlibat dalam gelombangan kedua setakat ini ialah mereka yang belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Manakala 8.4% daripada kes adalah mereka yang telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini, mereka yang telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 masih boleh dijangkiti oleh virus SARS-CoV-2. Akan tetapi, pada kebiasaannya, jangkitan yang mereka hadapi adalah ringan, iaitu sama ada hanya mengalami tanda-tanda jangkitan yang ringan atau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan sama sekali. Penganalisaan terhadap kes-kes yang terlibat dalam gelombang kedua ini juga mendapati keberkesanan vaksin atau vaksin effectiveness dalam mencegah jangkitan yang bergejala. Dan jangkitan tidak bergejala ialah 75.8% bagi mereka yang baru menerima satu dos vaksin dan 82.9% bagi mereka yang telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Dapatan ini menunjukkan walaupun berlaku breakthrough infections, namun suntikan vaksin COVID-19 telah terbukti mencegah kebanyakan besar jangkitan COVID-19 di negara ini. Oleh yang demikian, sebagai usaha kita ni semua dalam membendung wabak COVID-19 ini, orang ramai adalah sangat digalakkan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 yang telah disediakan secara percuma oleh kerajaan. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.mh.gov.bn atau melalui aplikasi BruHealth. Sepanjang pertanyaan mengenai COVID-19 boleh disalurkan ke talian nasihat kesihatan 148, talian Darussalam 123, talian helpdesk Brunei Red Crescent atau email kepada asl@mh.gov.bn. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dato'. Dan ini sesi sidang media mukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum ajukan soalan. Terima kasih. Ini James Waluruddin. Good afternoon Yang Berhormat Dato' Minister of Health, Yang Mulia Permanent Secretary of Health. My question is, Brunei will be starting administering Sinopharm tomorrow. Some public are wondering how effective is Sinopharm as compared with other vaccine, and do senior citizens also get the Sinopharm vaccine as well? Okay, I think mula-mula tadi mesti menyatakan that setiap vaksin adalah orang sangat berharga lah. So any vaccine is better than no vaccine. Jadi di sini saya ada menyebut tadi juga keberkesanannya dalam mengawal gejala-gejala COVID-19 ini. Jadi apa vaksin yang telah diluluskan oleh kerajaan kita ni adalah kira efektif lah dalam mengawal penularan wabak ini. Do senior citizens also get the vaccine Sinopharm? Senior citizen can they also receive Sinopharm? Buat masa ni bahagian teknikal kata ni untuk 60 tahun ke atas masih dorang membolehkan untuk Sinopharm. Jadi dorang ni menunggu AstraZeneca ataupun Moderna. Masa ni masih ada Moderna disediakan untuk mereka. So itu yang digalakkan lah untuk 60 tahun ke atas. With the availability of the approved rapid test kit in the market now, should employer be advised to carry out their own mass swabbing of employees to help the ministry to detect like any positive cases?
Itu memang sangat dialulukan. Kalau ada syarikat-syarikat ataupun institusi-institusi yang akan membuat mass swabbing dialulukan. Tapi yang bisanya kalau dorang have dimulakan dengan membuat PCR dulu kali, as a standard baseline buat PCR. Masa ni dorang boleh melalui drive-thru ataupun ke tempat-tempat yang telah disediakan. So kalau itu dijadikan sebagai orang base-nya, kalau semua negatif, then they can start doing antigen. Itu lagi baik lah. Sebab kalau menghadiri macam drive-thru, kalau kita buat swab, mana orang takut kena bagi quarantine order bang. It's not itu ia drive-thru secara sukarela. So that's why call surveillance. Jadi yang dah perlu ditakuti kena bagi quarantine order ke apa sebagainya. So itu sangat digalakkan. So they just have to isolate themselves. Ya, lepas itu tunggu di rumah lah. Yesterday, Dato' have shared with us the completion of Mahat Islam Phase 3 and Lumut Isolation Area. Has all the positive cases already transported to these places? Hampir ke semua sudah, tapi ada juga masih belum, dan ada juga yang masih orang tadi berkaras tidak mau masuk ni. So diharap yang di luar itu bila kena telefon itu bersedia untuk memberi kerjasama lah. So sebab ia sebagai tani punya cara lah untuk mengawal penularan ini. So diharap diberikan kerjasama lah kepada apa jua arahan yang telah diberikan. Okay. Terima kasih Mohon. Okay. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.